منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila ada di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya, Allah akan membawa orang yang akan menghadapi orang yang murtad itu. Ciri-ciri orang yang murtad itu, ciri-ciri orang-orang yang menghadapi gelombang murtad itu ialah Allah cintakan mereka, mereka cintakan Allah, merendah diri dengan orang mukmin dan menunjukkan kekuatan kepada orang kafir, sehingga akhir ayat yang nanti jika berkesempatan kita akan menguraikan. Bahaya murtad, gejala murtad, tidak ada siapa pun yang berselisih tentang itu. Murtad sebagai suatu jenayah yang mengancam agama, tak ada siapa pun yang berbeza. Tetapi saya ingin mengajak tuan-tuan untuk berfikir pada suatu sudut yang barangkali perlu untuk kita lihat. Yang pertama, apabila seseorang itu murtad dengan perkataan ataupun perbuatan atau i'tiqad ataupun pengakuan seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Johari tadi, tanpa siapa kata apa, orang halang ataupun tidak, kita iktiraf ataupun tidak, kita tukar IC dia ataupun tidak tukar IC dia, dia tetap murtad. Seorang yang kata saya nak masuk Kristian, kita kata awak tak boleh masuk Kristian, kita tak izinkan IC awak ditukar menjadi agama Kristian. Dia kata tak, saya Kristian. Tuan-tuan, walaupun mahkamah tidak izinkan, masyarakat tidak izinkan, dia tetap murtad. Hakikatnya dia murtad di sisi Allah Jalla wa'ala. Kerana murtad ni tak tunggu orang iktiraf, tak tunggu kena orang mengaku, sendiri dia boleh murtad. Apabila dia buat perkara-perkara murtad, apabila dia melakukan apa yang disebut sebagai nawaqidul iman ataupun nawaqidus syahadatain, apa yang membatalkan iman, perkara-perkara yang membatalkan iman ataupun perkara yang membatalkan syahadat, murtad. Saya setujulah dengan keputusan mahkamah. Cuma saya kurang berminat dengan orang, setengah orang, bukan semua, yang merasai bahawasanya keputusan mahkamah dalam Lina Juai itu suatu kemenangan sepenuhnya bagi kita. Sebenarnya tidak. Setengah orang kata, oh lega dah, kita dah menang. Tidak sebenarnya. Saya sedang bayangkan, pertama, jika ada benar dakwaan yang menyatakan puluh-puluh ribu orang atau ribu orang nak murtad, walaupun sebenarnya dari segi angka yang tersimpan pada pihak berkuasa tidak menunjukkan sehingga peringkat itu lagi. Tapi tak apalah, kita katakanlah ada 1000 orang yang perangainya macam Lina Joy, yang telah mendakwa dia nak, yang telah berikrar nak masuk agama lain. Tuan-tuan, dari segi akidah, kalau kita kata saya ingat lagi 10 tahun saya nak masuk Kristian, sekarang juga murtad, tak nanti tunggu 10 tahun. Segi akidah, katakanlah ada 1000 orang yang kata saya nak tukar agama, dia hakikatnya murtad. Kita tak izinkan 1000 orang ini, IC dia tulis nama dia, contoh je, nama dia misalnya Marwan bin Muhammad. Dia pohon nak masuk agama Kristian, dia tidak diluluskan, IC dia tulis Marwan bin Muhammad, agamanya Islam. Hakikatnya dia murtad. Saya kalau nak cadang pada kerajaan, saya suruh tukar, agamanya murtad. Sebab kalau agamanya Islam, besok dengan IC Islam tu mungkin dia berkahwin dengan anak orang Islam, mungkin dia pergi jadi AJK masjid ataupun AJK jawatan-jawatan tertentu. Maka dalam jangka masa panjang ia menjadi bara yang akan mengancam umat Islam daripada dalam. Sebenarnya, maka kes ini hendaklah dilihat. Saya juga
tadi saya bisik pada Dr. Johari. Saya kata, bayangkan kalau Lina Joy, contoh je lah, kes dia berlaku, meninggal dalam sehari dua ni. Setelah usaha dia nak bertukar agama tidak disahkan, dia meninggal sehari dua ini. Tak apalah, tak sahkan tu tak apalah. Di sudut undang-undang, kembali kepada mahkamah syariah, itu semua tak ada masalah. Tapi masalah dia tak disahkan ini. Dia meninggal sehari dua ini. Di perkuburan mana ataupun cara bagaimana jenazahnya nak diuruskan. IC dia tulis Islam. Jenazah dia, hakikatnya tak boleh diurus dari Islam, dia murtad. Maka kita panggil orang Kristian, you ambil jenazah ni. Lagilah orang geng Kristian ni ataupun agama lainnya akan kata, oh masa hidup you kata you orang you, masa mati you kata orang kita. Saya mengajak perkara ini untuk kita fikir. Nanti bahagian undang-undang tak apalah ustaz kita orang, tapi saya ajak perkara ini serius untuk kita fikir. Dia boleh menjadi bara dalam masyarakat Islam. Tiga. Kita hairan. Bagaimana negara ini tiba-tiba boleh timbul isu murtad. Ada orang kata, mungkin setengah orang berpendapat ada kaitan dengan perlembagaan, ada kaitan dengan pemimpin, ada kaitan dengan media massa, ada kaitan dengan hiburan. Mungkin belaka. Tetapi saya nak tanya pada diri saya dan tonton juga, macam mana negara ini tiba-tiba dilanda arus murtad? Sedangkan di negara barat sekarang ini, yang mana mereka menghadapi tekanan yang begitu hebat selepas 11 September, Islam dituduh sebagai agama teroris, Islam dituduh sebagai agama pengganas. Orang nak pakai tudung pun susah. Yang nak pergi masuk ke universiti kena buka dulu tudung di pagar, seperti yang berlaku di Perancis. Orang perempuan yang pakai tudung dalam jalan, di jalanan sehingga ada yang lontar. Dajjal Amerika menimbulkan Islamfobia di kalangan umat barat. Tetapi dalam keadaan yang demikian, peningkatan orang masuk ke dalam Islam di negara-negara barat meningkat. Ramai orang masuk Islam. Al-Quran begitu laris. Tak ada perlembagaan. Tak ada pun mufti-mufti. Tak ada jakim. Sebab itu ada orang sensitif. Saya kata kalau seteruh orang murtad, semua mufti patut letak jawatan, semua menteri agama patut letak jawatan, semua orang patut letak jawatan hak agama-agama ni. Memalukan saja. Di negara barat tidak ada bajet kerajaan untuk bahagian Islam, tak ada. Mereka usaha sendiri, tapi Al-Quran begitu laris sehingga Britain terpaksa mengeluarkan peraturan menghalang gereja ditukar menjadi masjid. Apa kita nak kata? Muzik, hiburan lagi teruk terdedah sana. Tiba-tiba di Britain sana, tak ada kerajaan, tak ada perlembagaan, orang masuk Islam. Di tempat kita ada macam-macam itu ini, entah ceramahnya, forum perdananya, majlis itu, majlis ini. Sibuk pula cerita orang murtad. Mesti something wrong yang telah berlaku. Sama ada angka itu adalah propaganda barat sendiri, memang ada orang yang minta, ataupun sebenarnya cara pengurusan Islam, masyarakat Islam dalam negara kita juga hendaklah disemak. Soal perlembagaan itu satu hal, dan perlembagaan ini pun terdedah kepada tafsiran yang berbagai-bagai. Jika tuan-tuan lihat kepada apa yang disebut oleh hakim bagi kes Lina Joy,